1.487 bilion ringgit disalurkan kepada 317,260 usahawan di seluruh negara bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Daripada jumlah itu, 178.143 juta ringgit disalurkan kepada 30,288 sahabat AIM wilayah Sabah. Di Kementerian Usahawan dan Koperasi, kita akan terus menyokong sepenuhnya Amanah Ikhtiar Malaysia sebagai salah satu agensi yang sangat penting untuk membangunkan dan membantu usahawan-usahawan kecil di negara ini. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan mini karnival sahabat usahawan AIM cawangan Kota Belud dan tamu desa pengidepuan Kampung Rangalau Kota Belud. Di Kota Belud, AIM menyalurkan pembiayaan 15.57 juta ringgit kepada 1,935 usahawan. Sabah mencatatkan bilangan sahabat AIM tertinggi iaitu 52,680 orang termasuk 3,570 sahabat AIM cawangan Kota Belud. Mini Karnival Sahabat Usahawan AIM dilaksana sebagai landasan mengerat silaturahim selain menggalakkan usahawan kecil membudayakan pembayaran secara digital. Sementara itu, Datuk Iwan memberitahu premis tamu desa boleh dijadikan sebagai pusat pertemuan komuniti setempat. Setakat ini, 22 tamu desa siap dibina tahun lalu di Kota Belud iaitu di Dun Kadamayan, Usukan dan Tempasu. Kita sediakan konsepnya Dewan terbuka, lantainya konkret. Bila hujan, tidaklah becak tempat mereka menjual produk-produk mereka. Jadi itu salah satu harapan dan agenda Poskop untuk terus membantu usahawan-usahawan dengan menyediakan kemudahan premis tamu yang lebih selesa. Kos pelaksanaan tamu desa ini bergantung kepada keperluan. Tahun ini, 8 lagi tamu desa akan dibina di kawasan Kota Belud, hasil permohonan wakil rakyat serta usahawan di tamu komuniti sedia ada. Pembinaan bangunan Mahkamah Anak Negeri Man Putatan dijangka siap hujung tahun ini. Projek bernilai 5 juta ringgit itu kini lebih 86% siap. Ahli Parlimen Putatan Datuk Shah Helmi Yahya berkata JKR dan kontraktor terlibat diminta memantau rapat projek berkenaan dan disiapkan mengikut jadual. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan program santai bersama masyarakat di dataran Pomoy Putatan. Program anjuran Man Putatan ini diadakan bagi menyemarakan lagi semangat perpaduan dan kepelbagaian dalam kalangan masyarakat. Terdahulu dalam ucapannya, Ketua Daerah Putatan, Datuk OKK Muhammad Dahali Matsin berkata, Man Putatan akan melancarkan Buletin Mahkamah Anak Negeri Putatan 2025. Ia merupakan edisi kedua majalah buletin tersebut selepas edisi pertama dilancarkan pada tahun 2023. Manfaatkan media sosial sebagai medium menyalurkan mesej positif seperti nilai kebaikan, pencapaian pembangunan dan usaha mengukuhkan perpaduan. Ini antara yang saya harapkan kepada mereka, di samping mengelak perkara-perkara yang boleh menjejaskan hubungan persaudaraan, perpaduan, termasuklah perkara-perkara yang tidak sahih, perkara-perkara fitnah, tuhmahan dan sebagainya. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan bengkel pemantapan media dan penyuntingan Dewan Undangan Negeri Dun Membakut. Dato' Arifin yang juga Adun Membakut berkata media sosial juga boleh dimanfaatkan sebagai platform penjanaan ekonomi. Antaranya melalui inisiatif seperti e-Desa dan Nadi, seiring usaha memperkasa e-ekonomi negeri. Kerajaan negeri mewartakan tanah seluas 5.87 hektar sebagai rizab kampung untuk Kampung Pangkalan Indra Sabah Tawau. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menyaksikan penyampaian surat warta itu antara Wakil Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur Sabah dan Wakil Penduduk. Membuktikan bahawa Pangkalan Indra Sabah ini adalah kampung yang sudah berdaftar, yang telah digazetkan, yang telah diwartakan, jadi sudah pasti akan lebih memudahkan perancangan dan juga pembangunan oleh kerajaan untuk dibawa ke Pangkalan Indra Sabah ini.
Dato' Nizam yang juga Adun Apas menjelaskan kerajaan negeri di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jino komited memastikan rakyat dapat memiliki tanah secara sah. 6.5 hektar keluasan tanah dalam kawasan Dewan Undang Negeri Dun Pantai Dalit Tuaran digazetkan sebagai Kampung Gayang. Kawasan berkenaan telah didiami penduduk lebih 40 tahun lalu. Adun Pantai Dalit Dato' Jasni Daya berkata kawasan tersebut sebelum ini merupakan tanah milik kerajaan. Terima kasihlah kepada kerajaan negeri yang telah meluluskan permohonan ini dan digazetkan sebagai kawasan perkampungan. Salah satu yang telah lulus adalah Kampung Gayang dan hari ini kita berikan suntikan kegembiraan kepada rakyat kita di sebelah Gayang ini untuk mereka sama-sama menikmati tinggal di tanah yang mereka tidak perlu risau lagi. Kampung Gayang kini didiami kira-kira 1,400 penduduk dengan lebih 500 buah rumah. Sabah Fest 2025 dilancarkan penuh warna-warni di Ibu Negeri dengan menampilkan persembahan budaya dari pantai barat Sabah, Kudat, Sandakan, Tawau dan Pedalaman. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Seri Panglima Christina Liu, festival sepanjang September ini menjadi platform penting memelihara warisan budaya serta memperkukuh perpaduan rakyat. Bertemakan Unity in Diversity, Culture Unites Us, Sabah Fest dijangka menarik lebih ramai pelancong menikmati keunikan budaya Sabah. Sabah Fest 2025 disambut sebagai lambang kesatuan melalui kepelbagaian budaya. Penganjuran Pesta Seni Tradition in Tune 2025 berjaya ketengahkan bakat muda dalam bidang rekaan pakaian budaya negeri ini. Ia sekaligus mempromosi warisan budaya yang melambangkan identiti pelbagai kaum dan etnik di negara ini. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Mustafa Sakmut berkata, dalam masa sama ia juga dapat melahirkan generasi muda yang seimbang dalam pencapaian akademik dan kesenian. Demikian ucapan beliau dalam majlis penutupan pesta ini bertemakan Echoes of the Past, Voices of Tomorrow di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan setiausaha sulitnya Rafi'i Jafri. Pesta Anjuran Persatuan Pentas Anak Seni Malaysia ini berlangsung selama 2 hari yang berakhir Ahad lepas. Flower Festival sandakan peluang peniaga tingkat pendapatan selain mempamer keunikan pelbagai etnik di Sabah, sekaligus menjadi tarikan baharu dalam sektor pelancongan negeri. Senator Dewan Negara Dato' Annabel Suziana Perian berkata, menerusi festival ini, usahawan berpeluang mempromosi produk masing-masing, seterusnya membina jaringan perniagaan lebih luas. Ini adalah satu platform untuk kita mengangkat bahawa Sandakan ini mempunyai tarikan tersendiri. Apatah lagi Sandakan ini terkenal sebagai natural city, bandar alam semula jadi. So bila kita combine, orang bilang, dengan program festival ini dengan bandar itu sendiri, dan secara tidak langsung kita boleh menarik lagi lebih ramai pelancong sama ada daripada dalam dan luar negara. Program seumpama bagi menonjolkan adat budaya selain menjalin muhibah antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Selain daripada makanan, kita tahu Sandakan ni raw material dari segi makanan ni, laut dan darat memang sudah terkenal. Ditambah lagi dengan budaya, termasuklah masyarakat Tidung ahli budaya supaya mencungkil lagi banyak bukan saja tarian tetapi mungkin dari segi seni yang lain. Kita sebenarnya nak bawa ke Sandakan ni sebab kita nak expose kepada orang-orang Sandakan, terutama peniaga-peniaga kecil untuk berani mencuba masuk ke festival-festival. Jangan kita harapkan daripada peniaga daripada luar, sebenarnya peniaga kita sendiri pun boleh buat begitu juga. Festival ini menghimpunkan 120 usahawan dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Baik saudara, paparan itu mengakhiri berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, berita Pagi Sarawak bersama-sama Bumawai di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.